Dr. Adam Zubir, penasihat keuangan berlesen yang akan bercerita tentang melabur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang memilih untuk menonton sesi Sembang-Sembang SMB yang bersiaran secara langsung di Facebook Sembang-Sembang SMB sempena berlangsungnya program Ramah Mesra SMB di Kuantan City Mall, Kuantan, Pahang ketika ini. Ya, dan program Ramah Mesra ASMB ini akan berlangsung selama 2 hari di sini, bermula hari ini hingga esok. Dan tim kami akan datang beramai-ramai untuk turun padang, bertemu orang ramai, bertemu pengunjung-pengunjung dan paling penting bertemu dengan pelabur-pelabur ASMB untuk menjelaskan lagi kepentingan pelaburan, produk pelaburan dan pelbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pihak ASMB. Dan pagi ini saya Riz bersama rakan moderator saya Mai, ya. Mai? Ya, saya di sini bersama Riz. Dan kami akan bersama selama 1 jam untuk berkongsi tip dan panduan bagaimana caranya untuk menguruskan wang dengan lebih baik. Dan juga Mai, bagaimana nak melabur dan macam-macam lagi lah yang berkaitan pelaburan. Yang paling penting berkaitan dengan perancangan kewangan untuk membantu anda menjadi pelabur yang lebih bijak. Dan dalam sesi kali ini kita akan membicarakan topik melabur dari gaji pertama, apa kelebihannya. Dan sudah tentu pada waktu muda inilah memang ramai yang nak rasa enjoy. Orang kata dah
dah habis sekolah, nak kerja, nak kenal dunia orang kata. Dan saya pasti tidak ramai antara kita yang memang tidak terfikir betapa pentingnya melabur pada saat kita bekerja. Mai, macam mana pula dengan Mai? Lebih kurang macam tu lah, Riz. Ya. Sebab kita mula-mula bekerja ni, kita tak fikir nak menyimpan ke, nak melabur ke. Sebab kenapa pula nak melabur untuk masa depan? Sedangkan masa muda ni lah kita nak enjoy. Betul adik-adik? Ya, betul. Tapi tak apa. Ramai juga yang cakap kalau nak simpan, kalaulah kita simpan. Tiba-tiba meninggal dunia. Na'udzubillahiminzalim, meninggal dunia. Dah penat-penat simpan, tak dapat nak enjoy duit tu. Dah susah ikat perut semua, orang lain pula enjoy duit kita. Macam mana pula tu nanti, Riz? Betul tu. Of course lah kita orang kata bekerja penat-penat, kita simpan duit. Tapi orang kata dah meninggal, tak sempat nak merasa. Tetapi walau macam mana pun kita still lagi kena simpan duit. Sebab apa? Kita ada time kecemasan, Mai. Dan kecemasan kita nak pakai duit, kita tengok duit tak ada. Dah duit tak ada, kita rosak motor ke adik-adik. Contohnya lah, rosak kereta ke, tiba-tiba nak repair, tak boleh, mesti nak kena pinjam, betul. Sanggupkah kita meminjam dan sanggupkah orang memberi? Itu soalan yang paling penting. Jadi Riz pasti melabur ini ada kepentingan dan cara yang betul untuk adik-adik dan semua pengunjung-pengunjung untuk melabur. Sebab itulah Mai bersama kita pagi ini iaitu seorang YouTuber terkenal yang sering berkongsi mengenai pengurusan wang yang betul di channel YouTube dia, Mai. Riz memang selalu ikuti channel orang ni dan pelbagai tip yang diberikan dan pasti memberi 1001 manfaat kepada semua yang menonton. Siapa Mai? Agak-agak dia Mai. Siapa lagi kalau kita perkenalkan Dr. Adam Zubir. Bilikan tepukan. Untuk Adam Zubir. Okey, Dr. Adam juga merupakan seorang perancang kewangan bertauliah. Oleh kerana latar belakangnya merupakan seorang doktor perubatan, beliau menggelarkan dirinya seorang doktor kewangan. Doktor kewangan sememangnya telah banyak masalah kewangan yang doktor dah bedah, doktor dah kaji dan ilmunya dikongsikan secara percuma di saluran YouTube Dr. Adam Zubir. Baiklah Dr. Adam, sebelum kita terus membedah topik kita pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tetamu istimewa yang berada di hadapan kita ini. Selamat datang kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 dari SMK Bandar Tun Razak Rompin, Puskit, SMK Paya Besar Kuantan dan SMK Berserah Kuantan. Okey, selamat datang semua adik-adik semua. Kami harapkan adik-adik semua akan mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Adam Zubir dan mengambil sebagai panduan untuk membina kehidupan yang selesa selepas tamat belajar. Ya, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Apa khabar, Doktor? Baik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah. Riz pun rasanya bertuah sangat hari ini berkesempatan jadi host dengan orang yang terkenal, macam-macam ilmu yang boleh kita belajar. Okey, baiklah Doktor. Untuk tidak membuang masa lagi, sudah tentu penonton-penonton di rumah yang sedang menonton dan pengunjung-pengunjung yang berada di sini tak sabar lagi nak tahu apakah tips untuk gaji pertama ni ya. Dan soalan pertama saya, Doktor, adalah menyentuh mengenai gaji dan pelaburan. Okey, soalan dia saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apakah kaitan pekerjaan dan memiliki ijazah. Orang kata sejak akhir-akhir ini kita mendengar isu mengenai golongan muda negara ini enggan menyambung pelajaran. Enggan menyambung pelajaran dan berminat apabila habis belajar terus nak bekerja, ada nak bekerja dalam sektor gig, ada yang nak jadi influencer, ada nak jadi rider, ada nak jadi YouTuber. Kerana pendapatan ini sering dikatakan memberi pendapatan lumayan. Dan adakah ini satu langkah yang betul untuk seseorang itu merancang kewangannya, terutama Doktor untuk jangka masa panjang? Dipersilakan Doktor untuk terangkan kepada adik-adik kita dan juga penonton-penonton kita. Okey, terima kasih di atas soalan yang bagi saya sangat-sangat bermain dalam fikiran anak-anak muda. Siapa sini yang hadir? Sebelum tu, saya just nak bagi tahu saya memang suka berinteraksi dengan adik-adik yang hadir hari ini. Boleh Adik-adik semua boleh berinteraksi dengan saya, boleh tak? Kalau boleh angkat tangan, lambai kat saya, boleh. Alright, okey. So,
berbalik pada soalan tadi. Okay, rata-rata daripada masyarakat, terutamanya golongan muda, sebaik saja habis tamatkan SPM, mereka nak nak terus bekerja dan mungkin masuk dalam gig ekonomi ataupun masuk dalam menjadi seorang influencer misalnya. Okay, saya nak tanya, kita nak dapat feedback, okay, market feedback. Ada sini, siapa sini yang memang betul-betul nak jadi influencer? Angkat tangan. Ada? Ada tak? TikTok. Tak ada Oh, tak ada Semua Insta sini baik. famous? Okey, ada yang mungkin nak melanjutkan ataupun nak sambung jadi gig ekonomi, ada tak yang buat gig ekonomi? Tahu tak gig ekonomi tu apa? Siapa tahu? Kalau tak tahu giling kepala. Tak tahu Okey. Gig ekonomi ni kalau kita tengok dekat dalam definisinya, gig ekonomi adalah satu pekerjaan sementara. Okey, pekerjaan sementara. Asalnya gig ekonomi ni, pernah tak kalau kita nampak kat shopping mall ada orang main music, main gitar, busking dan sebagainya. Okey, itu adalah asal usul gig ekonomi. Tetapi sekarang ini gig ekonomi ni dah berpindah, dah menjadi apa? Ya, kita lebih kenali gig ekonomi dengan contohnya e-hailing. Oh, e-hailing betul. P-hailing kan, kita order food pun sekarang pakai Grab ataupun Food Panda dan sebagainya. So itu yang orang nampak gig ekonomi. Tetapi hakikatnya gig ekonomi adalah satu pekerjaan sementara. Okay? So kita kena clear benda ni. Memang takkan kekal kalau kita... maksudnya takkan kekal lah, doktor. Tak kekal. Ya. Sebab gig ekonomi ni bersilih ganti. So pendapat peribadi saya kan berkaitan dengan zaman sekarang ni, apabila anak-anak muda tak pilih untuk melanjutkan pelajaran, mereka pilih untuk buat gig ekonomi atau menjadi seorang influencer. Okay, nampak influencer ni nampak macam mudah. Betul. Nampak macam banyak duit. Betul. Kan? Saya pun pernah kongsikan dekat dalam YouTube channel saya berapa income yang saya dapat daripada YouTube. Wow, boleh share kat sini lah. Mana tahu diorang nak tahu juga. Kan? Berapa Tapi, okey, kan? Ke ada adik nak tahu? Ada adik-adik nak tahu? Nak tahu Ke tak? tahu? Income nak lah. berapa dari YouTube saja? Nanti. Di akhir. Akhir. Dia teaser, dia bagi teaser. Yes, Okey? simpan. Boleh je check dekat YouTube channel. Tapi, point yang saya nak sampaikan, duit yang kita dapat as a YouTuber ataupun as an influencer, sebenarnya tak banyak pun. Sebenarnya tak banyak dan tak menentu. Dia tak banyak, satu, tak menentu. Kedua, bila-bila masa kita boleh kena ban. Bila-bila masa, doktor? Bila-bila masa. So let's say kita dah penat-penat membina Facebook account kita. Oh, Facebook dia orang dah tak tahu lah. Adik-adik tak tahu kan Facebook atau apa? Tak kenal. Kan? Dah tak kenal, dah jadi fosil lah Facebook ni. Contohnya TikTok. Let's say adik-adik bina TikTok account adik jadi sampai 1 juta. Bila-bila masa account adik-adik boleh ditutup begitu saja. Let's say sumber punca rezeki adik-adik datang daripada satu sumber, iaitu social media, dan social media itu di-ban, ditutup for whatever reason, hilang segala punca pendapatan. Itu masalah. Sama juga dengan kalau kita fokus, kita kerja dalam e-hailing misalnya, ataupun p-hailing. Let's say, na'udzubillah, kita tiba-tiba sesuatu benda buruk terjadi kepada diri kita, kita jatuh motosikal misalnya, ataupun kita cedera parah. Apa yang akan jadi dengan income kita? Rasanya apa yang akan jadi dengan income adik-adik? Kalau tiba-tiba adik-adik accident, jatuh, patah kaki, tak boleh nak drive lagi. Apa yang akan berlaku? Income dapat ke tak ada? Income berapa? Kosong. diorang Kosong cakap. kan? Income kosong. Ini masalah kalau kita hanya mengharapkan kepada gig ekonomi ataupun menjadi seorang influencer semata-mata. Sebab itu, apabila saya baca Keratan Akhbar, lebih daripada 76% rakyat Malaysia lepasan SPM tak nak sambung belajar. Saya sedih. Saya sedih. Saya tengok macam, sayang. Sebab kita nak melanjutkan pelajaran ini bukan semata-mata kita nak bekerja apa yang kita belajar. Macam saya sendiri. Saya ni dulu belajar jadi doktor perubatan. Tapi akhirnya jadi doktor kewangan. Nampak tak? Tapi apa yang saya timba, ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya timba sepanjang saya dapatkan degree dalam perubatan ini membentuk perwatakan diri saya, dan itulah yang bagi saya yang paling berharga, yang mana adik-adik saya sarankan sambung belajar tapi dalam masa yang sama berjinak-jinak dalam gig ekonomi ini ataupun sebagai seorang influencer. Maksudnya sambung belajar, jadikan influencer atau gig ekonomi sebagai part-time. Part-time boleh. Kan? Berdasarkan pada definisinya sendiri, iaitu gig ekonomi adalah pekerjaan sementara. Betul.
yang macam Dr. Adam cakap tadi kan, pendapatan, orang kata pendapatan yang agak lumayan lah kan, tapi kita mesti ada plan kedua tau, sebab kita tak tahu apa perkara yang akan terjadi selepas ini. Macam Dr. Adam sendirilah yang merupakan seorang influencer full time kan. Apa persediaan Dr. Adam sebelum menceburkan diri sepenuh masa dalam bidang ni? Kan? Ni memang nak tahu rahsia ni. Nak tahu rahsia, kena Ke share. Mai pun berminat nak jadi influencer. Mai pun salah seorang influencer kita Ya, juga. nak buat jadi YouTuber lah. Ya. Kan? Okay. So, saya sendiri, okay, sebelum saya jadi influencer, saya tak pernah gelarkan diri saya sebagai influencer. Okay, orang nampak kita influencer. Sebab apa? Sebab bila anda ada follower yang besar, okay, follower yang ramai je, automatik jadi influencer. Influencer ni dalam bahasa Melayu apa? Pempengaruh. Pempengaruh maksudnya apa yang kita cakap orang dengar, apa yang kita buat orang ikut, apa yang kita beli orang beli. Itu bahaya tu. Kadang-kadang kalau kita salah ikut influencer ni, kita beli benda yang tak sepatutnya kita beli. Okay, misalnya. Okay, so saya tak pernah gelarkan diri saya sebagai influencer, tetapi saya gelarkan diri saya sebagai educator. Seorang yang memberi pendidikan, okay, menyebarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kewangan. Itulah diri saya. Saya educate people. Kalau anda nak jadi influencer, dalam banyak-banyak skop influencer ni, bagi saya lah influencer yang paling bagus adalah menjadi seorang educator. Influencer yang memberi pendidikan kepada orang ramai. Bagaimana nak memperbaiki kehidupan anda. Bagaimana nak memperbaiki kewangan anda. So bagi saya ini benda yang lebih penting. So disebabkan itu I am an educator, saya tak pernah rely on income daripada influencer tersebut. Tak pernah. Saya tak pernah rely income daripada YouTube saya ataupun Instagram saya ataupun Facebook saya. Apa yang saya buat, saya memang 100% mendidik masyarakat. Dan saya beri solusi kepada masyarakat macam mana mereka nak memperbaiki kewangan mereka. So itu adalah produk yang saya bina. So apa yang saya sebenarnya buat, saya seorang entrepreneur ataupun ahli perniagaan. Bila kita cakap pasal berniaga ini sebenarnya apa? Apa tujuan kita untuk berniaga? Saya nak tanya kepada adik-adik. Kan, bila kita nampak orang buat bisnes kan, jual nasi lemak dan sebagainya. Apakah matlamat utama seorang ahli perniagaan? Tahu tak? Okay, siapa tahu? Dia nak apa? Peniaga siapa nak tahu? apa? Apa dia? Apa? Buat duit. Buat duit. Nak untung. Dia cakap nak untung, betul? Okey. Salah tu. Itu salah tu kan. Orang nampak jadi Salah. perniagaan buat duit. Tidak. Kita jadi ahli perniagaan sebab kita nak menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau kita tengok makcik yang jual nasi lemak, dia nak menyelesaikan masalah orang tak ada masa masak nasi lemak. Betul. Kan? Betul. Orang yang jual baju, dia nak menyelesaikan masalah orang yang tak ada masa nak menjahit baju sendiri. Betul. Sebab saya tahu ibu mertua saya jahit baju sendiri. So tak perlu nak pergi beli baju-baju, betul tak? Betul. So nampak tak? Sebagai seorang ahli perniagaan, kita menyelesaikan masalah. So kalau nak jadi influencer, persediaan saya adalah saya pastikan apa saja topik yang saya bawa menyelesaikan masalah orang. Sebab apa? Sebab bila kita menyelesaikan masalah orang, barulah orang nampak nilai daripada kita. Itulah persediaan yang saya buat. So saya nampak kewangan ini, ramai masyarakat kita yang tidak mempunyai ilmu dalam kewangan ini dan memerlukan seseorang untuk menunjukkan kepada mereka cara-cara melabur, cara menyimpan duit, cara apa lagi, beli rumah pertama, beli kereta. Orang-orang muda, graduan-graduan muda, bila dah habis belajar, dah habis universiti, baru nak mulakan pekerjaan, mereka tidak ada, orang kata apa, tidak ada panduan. So saya nampak okey, ada gap kat situ, kita solve their problem, and that's what I'm doing lah. So kepada mereka yang nak jadi influencer boleh, tapi cari satu masalah yang anda betul-betul nak selesaikan, insya-Allah anda akan kekal lama. Ya, okey, baik doktor. Alright, so dengan pendengar yang tepat tadi, kita ada orang kata soalan lagi sebab macam-macam soalan. Okey, untuk makluman semua dan juga kepada pengunjung, adik hari ini depan kita ni ada yang daripada Form 4 dan Form 5. Dan lepas ni habis SPM mungkin dia nak cari career. Tadi doktor dah kata, doktor dah share nak
yang mana yang dalam gig tadi tu adalah sementara, and then mungkin adik-adik dah decide untuk dapat satu career yang tetap. So career yang tetap, of course orang kata nak kena belajar, nak kena dapat degree, betul. Dan untuk pemilihan career juga sangat penting. Mungkin adik-adik kat sini mungkin ada kakak family member yang masuk universiti, tahulah apa yang nak buat. Mungkin first time anak sulung. So pilihan career macam manakah yang sesuai untuk adik-adik pilih supaya esok bila dia bekerja esok dia dapat orang kata gaji yang bagus, boleh hidup selesa. Dan juga contohnya kalau macam kami bila kerja dekat satu company, macam mana nak pilih supaya ada medical, ada macam-macam benefit. So apakah nasihat doktor, career manakah yang patut dia orang pilih? Adakah masuk sebab minat ke ataupun masuk sebab nak mencari keselesaan? Apa nasihat doktor? Okay. So career lah. So career pemilihan. Betul. Maksudnya pemilihan career untuk lepasan SPM. Betul. Siapa sini yang tak tahu nak jadi apa lepas SPM? Ada tak angkat tangan? Yang tak tahu nak jadi apa? Angkat tangan je. Ada? Ada. Ramai. Okey, ada. Tak ramai Ada. Yang lain-lain semua tahu nak buat apa lepas SPM. Siapa sini yang betul-betul tahu lepas SPM saya nak melanjutkan pelajaran sekian. Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. So yang lain-lain tak angkat tangan, tak tahu apa-apa. Faham tak soalan? Okey. Maksudnya lepas SPM anda tahu ataupun tak tahu nak sambung pelajaran apa. Okey. So ini tips yang saya selalunya bagi. Selalunya orang katanya, oh patut tak saya ambil jadi jurusan kejuruteraan misalnya ataupun masuk dalam bidang perubatan. Saya personally, jawapan saya, apa yang anda belajar tak kisah. Okey. Apa yang anda belajar dekat universiti bagi saya personally tak kisah. Dulu-dulu, masa zaman saya, Cik Gaya macam dah tua kan. Dulu-dulu, zaman saya SPM dulu. Okey. Saya dibesarkan dalam satu family golongan profesional. Maksudnya keluarga-keluarga saya ni sama ada kalau tak kerja jurutera, doktor. Kalau tak doktor, accountant. Tak accountant, apa lagi? Lawyer, you know. So semuanya adalah golongan profesional. So bila kita dibesarkan dalam keluarga yang memang semuanya golongan profesional, kita punya pilihan pun limited. Kan, lepas SPM, okey, jumpa dengan makcik cakap, oh jadilah doktor. Jumpa dengan pakcik cakap, jangan jadi doktor, jadilah jurutera. Kan, last kita ada beberapa sahaja. Sama ada nak jadi accountant, ataupun jurutera, ataupun doktor, ataupun lawyer dan sebagainya. So, tak banyak pilihan. Jadi saya ambil pilihan untuk buat medicine, jadi perubatan. So, saya buat perubatan. Kenapa? Sebab ketika itu, honestly masa saya lepas SPM kan, kita bila nak cari pekerjaan, kita cari pekerjaan apa? Pekerjaan yang apa? Glamour. Saya suka kan dia buat macam ni kan, yang memberi banyak duit. Betul? Betul. So bila saya habis SPM, dalam banyak-banyak pekerjaan yang ada, pilihan pekerjaan yang ada, saya tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak pekerjaan ini, mana yang memberi saya Paling banyak duit. paling banyak duit? Ketika itu tahun dululah, iaitu jadi doktor kan. Sebab doktor memang habis je, graduate je, bukan saja kita masuk kerajaan terus, malah gaji yang kita dapat pun mencapai RM5,000 ketika itu. RM5,000 berapa starting tahun kerja? Ni? 15 tahun yang lepas. 15 tahun lepas, Nampak sangatlah saya dah tua kan. 15 tahun yang lepas. Okay. So itu menjadi pilihan saya. So saya jadi doktor kan. Tapi bila saya jadi doktor, apa yang saya belajar sebenarnya bila kita melanjutkan pelajaran di universiti, sama ada dalam degree, diploma, master dan sebagainya, dia melatih kita membina perwatakan diri kita. Itu yang lebih penting. Lagi-lagi kalau anda masuk ke dalam mana-mana universiti, anda terlibat dalam aktiviti core curriculum. Contohnya, macam adik-adik semua kan, join club apa ni? Club Pelaburan PNB. Kelab pelabur kan, PNB, kelab pelaburan ya. PNB, betul? So bila anda join kelab-kelab ini, itu melatih ataupun membina perwatakan diri adik-adik semua. So, saya kat sini nak cakap kepada adik-adik, sebenarnya apa yang anda belajar, apa yang anda pilih sebenarnya tak penting. Tapi yang penting adalah kemahiran hidup di dunia realiti. Sebab saya ada jumpa doktor yang miskin, papa ke dana. Oh ya, doktor. Ada. Saya ada. Sebab doktor yang tak tahu nak uruskan kewangan mereka, mereka buat apa? Mereka boros. Mereka beli kereta yang salah. Mereka beli rumah yang salah. Mereka labur kat tempat yang salah. Akhirnya mereka papa ke dana. Saya ada jumpa
anak muda, Grab driver, Ya. income memang naik dan turun, Betul. tetapi pandai melabur duit tersebut. Maka seorang Grab driver fresh graduate lebih kaya daripada seorang doktor yang dah kerja 5-6 tahun. So maksudnya adalah apa yang adik-adik belajar, benda tu saya tak kisah. Terutamanya zaman sekarang ini, anda boleh belajar apa sahaja dan anda boleh berjaya. Tapi yang penting adalah kemahiran hidup, kemahiran bagaimana nak menguruskan kewangan. Sebab itu saya nak adik-adik berikan tepukan kepada diri masing-masing, berikan tepukan sebab adik-adik pilih untuk hadir pada hari Sabtu ni. Kan? Dan bagi mereka yang sedang menonton di Facebook Live pun sama juga. Okay, berikan tepukan kepada anda yang sedang menonton sebab anda pilih untuk hadir dan dengar. So inilah yang saya maksudkan dengan kemahiran hidup. Kemahiran-kemahiran yang kita tak belajar dekat dalam universiti kita, tapi kita kena belajar daripada orang yang walk the talk. Maksudnya orang yang betul-betul buat apa yang mereka cakap, dapat result apa yang mereka dapat dan mereka ni berjaya. So itu nasihat saya. Belajarlah apa-apa saja, tapi cari mentor-mentor ini yang mengajar tentang kewangan, mengajar tentang bagaimana kita nak capai kebahagiaan dan sebagainya. Betul tu doktor, saya setuju memang kita macam ni lah. Pilih pekerjaan pertama ni memang penting, tapi walau sebesar mana pun gaji kita, tapi kalau kita tak pandai menguruskan kewangan, kita akan terperangkap kepada beban-beban hutang dan macam-macam lagi. Masalah kewangan yang membebankan. Jadi Dr. Adam bagaimana mungkin Dr. Adam boleh share dekat diorang macam mana kaedah pengurusan terbaik untuk diorang yang baru mula bekerja ni. Sebab once diorang graduate, diorang mula bekerja, baru pegang duit sendiri, masa itulah nak merasa nak enjoy, nak lepak kat kafe, nak belanja girlfriend, boyfriend, lepas tu nak beli kereta. Mungkin boleh share sikit macam mana cara diorang ni boleh uruskan kewangan diorang selepas bekerja nanti. Mula-mula dapat gaji nanti. Okay. So yes, saya pun pernah mengalami zaman muda-muda dulu kan. Zaman ada girlfriend, zaman kita pergi sebab berjalan-jalan. Sebab kita dah terbiasa. Okay, zaman generasi sekarang ini generasi muda sekarang ini. Gen Z. Gen Z. Ada Gen Z ke? Anda semua ni Gen Z. Okay. Zaman sekarang ni, generasi muda ini, kita alhamdulillah kita hidup dah beberapa tahun selepas kemerdekaan. Kalau kita nak bandingkan dengan zaman atuk nenek kita, zaman mak ayah kita. Zaman mak ayah saya ketika itu memang hidup dalam kesempitan. Tak ada mall besar-besar macam sekarang ini. Okay? Kedai-kedai pun kedai-kedai kecil tepi jalan. Nasi lemak pun berapa? 50 sen. Kan? Nasi lemak kat kantin sekolah berapa? RM4. RM4 ada? RM3. RM3. Zaman saya dulu nasi lemak 80 sen. Nampak sangat Inflation lah, inflation. Kan? Lagi sekali nak mendedahkan umur saya kan. Okay, so zaman saya dulu 80 sen. Sekarang ada yang cakap RM4. 80 sen ke RM4 tu 5 kali ganda. Masa saya darjah tingkatan 5, tingkatan 6 ni lebih kurang macam 2-3 tahun yang lepas. 2-3 tahun lepas tak. Saya masa tingkatan 5 hari tu, saya lebih kurang like 10 tahun ke 12 tahun, 15 tahun lah. Lebih kurang. Kurang lagi, lebih daripada itu. Okay. Point dia, dalam masa 15 tahun ni, harga nasi lemak daripada 80 sen naik sampai RM5. Okay. Tapi gaji. Masa zaman saya dulu, gaji minima ketika itu lebih rendah lah daripada apa yang ada sekarang ni. Tapi walaupun gaji minima zaman saya belajar dulu, mungkin like RM800, RM900, RM800 lah kononnya. Okay, RM800 naik ke sekarang ni gaji minima RM1,500. 2 kali ganda. Nasi lemak naik 5 kali ganda, gaji minima naik 2 kali ganda. Okay, so nampak ketidakseimbangan di situ. Itu yang pertama dari segi gaji. Sebab saya nak prepare adik-adik semua bila nak start belajar nanti, gaji minima anda pun lebih kurang sama. Tapi harga nasi lemak mungkin bukan RM4 dah. Okay, RM4, RM3 ni nasi lemak kat mana tahu? Nasi lemak kat sekolah, kantin sekolah. Anda pergi kat mall-mall, nasi lemaknya Masya Allah kan? RM15. RM15 tu kan kalau boleh dapat RM15 lah. Betul. Kadang-kadang RM20, RM25 dan sebagainya. Okay, so itu poin yang pertama. Poin yang kedua, okay, kita pun dah terbiasa dengan perbelanjaan mak ayah kita. Kan?
Siapa sini yang bila keluar dengan mak ayah belanja, kita makan KFC, kan, pergi McDonald, tak ada masalah, betul tak? Kan? And kita dah terbiasa dengan gaya hidup Gaya macam hidup, tu. betul. Gaya hidup, beli barang-barang pun mewah. Mungkin adik-adik semua dah ada phone kan. Saya nampak Betul. dah ada phone dah sekarang. Betul. Zaman sekarang ni tak ada phone. Kalau phone pun phone Nokia 3310. Oh, Nokia. Kan Saya pun toy. doktor sempat pakai Nokia. Sempat sampai Oi, lagi muda dari saya lah. Mudah lagi. So maksudnya zaman kita sekarang ni kita dah terbiasa dengan gaya hidup mak ayah kita. Okey, bayangkan sebaik saja kita tamat pengajian kita, masuk ke alam pekerjaan, rasa-rasa kita boleh downgrade tak kehidupan kita? Kan? Adik-adik semua, rasa boleh tak downgrade? Susah nak downgrade ni. Tiba-tiba dah biasa makan kat luar, makan kat kedai kan. Tiba-tiba bila kerja dapat gaji masuk 1,500. Kan? Nak ikut gaya hidup mak ayah anda, memang habislah duit tu. Akan habis sekelip mata. Okey. So ini nasihat saya. Bagaimana kita nak continue ataupun nak menyambung gaya hidup mak ayah kita, pada masa yang sama adik-adik semua ada simpanan. Saya nak kenalkan satu sistem. Okey, nama dia sistem 3 bank. 3 bank. Sebelum tu saya nak tanya, adik-adik semua, siapa sini yang dah ada 3 bank? Angkat tangan. Dah ada 3 bank. Ada tak? Tak ada. Ada Okey. 3 bank? Tak ada. Siapa sini yang ada 2 bank? Angkat tangan. 2. Ada 2 bank. 2 bank? Okey, tak ada. Okey, ada seorang, 2 orang. Siapa sini yang ada 1 bank? Angkat tangan. Okey, ada. Siapa sini yang tak tahu bank tu apa? Angkat tangan. Ada ada yang tak tahu, masya-Allah. Okey. Blur. Problem ni kan. So pihak ASNB kena ada satu kelas. Apa itu bank? But anyway, bank ni tempat kita simpan duit, betul? So sebaik saja adik-adik dah tamat pengajian, masuk alam pekerjaan, saya nasihatkan adik-adik buka 3 bank. Buka berapa bank? Buka 3 bank. Okey, 3 bank. Bank pertama adalah bank keperluan. Bank di mana duit dalam bank tersebut kita guna untuk menyambung ataupun untuk menyambung kelangsungan hidup. Maksudnya kalau kita tak belanja, kita tak boleh hidup. Contohnya makan minum, for example, okay? Ataupun bayar tol, ataupun bayar minyak kereta, pergi naik public transport dan sebagainya. Okay? Itu yang pertama, bank keperluan. Yang kedua kita namakan sebagai bank simpanan. Okay, bank simpanan. Bank simpanan ni tujuannya apa? Simpan duit. Kita nak simpan duit sebab kita muda lagi. Kita nak simpan duit untuk kahwin, kita nak simpan duit untuk beli kereta, kita nak simpan duit untuk beli rumah dan sebagainya. So kita kena ada bank simpanan. Dan bank simpanan yang terbaik adalah apa? Tempat pelaburan berisiko rendah. Okey, saya nak tanya adik-adik. Tempat pelaburan berisiko rendah. Contohnya apa? ASNB kan. ASNB. Kita dekat dalam program Ramah Mesra ASNB. So itu bank simpanan kita. So maksudnya kita tak perlu nak buka bank lain lah. Bank kuning ke, bank merah, bank biru tak perlu. Kita terus letak duit gaji kita masuk dalam bank simpanan pelaburan Kita bukan, berisiko rendah macam ASNB. Dan okey, ni bank favorite saya. Okey, bank ketiga. Bank ketiga ni bank apa? Bank mana ni? Bank apa? Bank apa? Okey, bank ketiga ini adalah bank kemahuan atau nama seksinya bank nafsu. Wah, nama seksi dia ada nama seksinya. Okey. Bank nafsu semua orang kan. Semua Saya orang pun first time dengar bank seksi ni. Okey, kenapa saya namakan bank nafsu? Sebab bank ketiga inilah adik-adik nanti bila dah belajar, gunakan duit ini untuk beli apa saja kemahuan adik-adik semua. Inilah duit yang kita guna nak pergi beli kopi mahal contohnya. Ataupun kita nak pergi makan mewah-mewah, beli barang-barang mewah-mewah. Selagi ada duit dalam tu lah. Kan? Kalau duit tak ada dalam tu, jangan korek bank lain. Okay? So, bank keperluan, bank simpanan, okay? Bank simpanan jangan usik, dan bank nafsu. Berapa peratusan untuk orang yang baru nak mula? Saya nasihatkan 80% letak dekat dalam bank keperluan. Kan? Bank keperluan ni banyak benda yang kita kena bayar. Bayar makan minum, sewa rumah, Bil bayar api, transport, bil elektrik, bil api, betul. bil elektrik dan sebagainya. Okay?
itu bank keperluan. So 80%. 10% letak dekat dalam bank simpanan. Okay, bank simpanan. Dan lagi 10% letak dekat dalam bank apa? Nafsu. Bank apa? Nafsu. Bank nafsu. Letak dekat dalam bank nafsu. So let's say gaji 1,500, kita ada 150 bulan tu untuk spend. Kalau rasa tak cukup, okay, bulan lagi satu dapat 300 dah. Banyak dah 300. Banyak benda yang boleh spend kat 300. 2 bulan. Faham tak? So ini akan melindungi kita daripada korek duit tabung simpanan. Ini yang menjadi masalah sebenarnya bila kita ada 2 bank sahaja. Oh, okey, baiklah. Doktor, tadi bila doktor bercerita mengenai 3 bank ni, saya pasti adik-adik kat depan ni dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara langsung sembang daripada FB Live kita. Dan juga biasanya bank nafsu ni orang tak boleh kawal, orang nak cepat. So bila kita bekerja, biasanya adik-adik dah bekerja, esok-esok pergi bank ada bagi satu kad. Kita panggil kad kredit, yang mana dalam kad kredit tu dia ada duit. Bank nafsu dah habis, tapi ni ada satu lagi ni. Kad nafsu ni. So Itu kad nafsu kad tu bukan nafsu. bank nafsu. Itu saya tak ajar kad nafsu. Tu kad nafsu tu. So tip apabila pakai kad tu memang seronok doktor. Duit ada, swipe. So at the end apabila dah habis nak kena bayar banyak. So apakah nasihat daripada doktor selain daripada 3 bank tadi, macam mana kita nak elak daripada kawal kad kredit ini doktor? Dan juga pinjaman. Dan juga pinjaman. Persendirian. Betul. Nak kononnya nak selesaikan hutang-hutang tapi tambah lagi hutang. Betul. Macam mana tu? So ni kita cakap topik tentang hutang. Okay, dan benda ni betul. Benda ni terutamanya orang-orang muda, graduan muda, lepasan habis saja, apabila anda tamatkan saja pengajian, tiba-tiba kan, bila anda dapat kerja okay, ni saya nak bagi tahu kisah yang saya alami sendiri, okay? Iaitu lepas saja kita tamat pengajian kita dah dapat kerja kita, tiba-tiba kita akan dapat phone call daripada pelbagai pihak, okay? Pelbagai pihak akan call adik-adik semua, akan bagi offer. Offer apa? Offer apa? Offer kad kredit. Offer apa lagi? Kalau saya nak simpulkan, dia bagi offer hutang. Okay? Dia bagi offer hutang. Hutang tak kisahlah. Hutang kad kredit, bermula daripada kad kredit, kemudian kepada personal loan, kepada loan motor lah, loan kereta, loan macam-macam loan. Okay? Ini realiti, ini yang berlaku pada diri saya sendiri. Apabila saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017, ketika itu bila saya pergi mana-mana bank, memang bank akan ataupun mana-mana institusi kewangan akan datang kepada kita nak offer kita macam-macam. Loan adalah salah satu. Yang kedua, insurance ataupun takaful. Yang tu kedua. Dan yang ketiga, pelaburan. Okay. So, macam mana kita nak melindungi diri kita? Okay, tadi Riz tanya pasal kad kredit. Betul. Yang pertama, okay, tulis tambahkan ilmu dalam kewangan. Tambahkan ilmu kewangan. Sebab benda ni saya tak ada cara nak menghalang anda untuk menyalahgunakan kad kredit, melainkan adik-adik sendiri belajar macam mana nak gunakan kad kredit dengan betul. Sebab kad kredit ni dia macam double edge sword tau. Yeah. Maksudnya kad kredit ni boleh menyelamatkan kita dan pada masa yang sama boleh apa? Boleh mencederakan kita. Kalau anda salah guna kad kredit, anda akan tercedera. Tapi kalau anda bijak menggunakan kad kredit, anda sebenarnya dapat keuntungan yang lebih. Contohnya macam saya kan, disclaimer siap-siap bagi tahu memang saya gunakan kad kredit. Kenapa? Okay. Sebab saya gunakan kad kredit untuk collect points. Tulis collect points. So ni kelebihan kad kredit boleh collect points. Points ni kita boleh tukar. Kita nak pergi travel, melancong, kita tak perlu bayar penuh. Kita dapat 50% diskaun lah dan sebagainya. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita dapat cashback. Cashback ni maksudnya kalau saya isi petrol, saya isi RM100, okay, saya dapat balik RM10. Okay. Kan untung kat kita. Kita isi RM100, kita dapat RM10 balik. Banyak kan? Tu duit kita boleh guna untuk belanja benda lain. Itu yang kedua, dapat cashback. Dan yang ketiga, kad kredit ini membina kredit skor kita.
Okey, adik-adik mungkin tak faham credit score ni apa. Betul. Tapi dalam bahasa mudahnya, kalau adik-adik nanti nak beli kereta atau nak beli rumah, bank akan tengok kita punya credit score. Kalau credit score kita ni cantik, adik-adik akan dapat kadar faedah yang paling rendah. Bagus ke tak bagus? Bagus tu doktor. Baguslah. Betul. Sebab bila kita bayar kadar faedah paling rendah, kita bayar bulan-bulan pun sedikit. Kalau credit score rating kita tak cantik, Ya. bank akan bagi kadar faedah paling tinggi. Kan merugikan diri kita. Betul. Sebab Ada juga doktor mungkin tak luluskan pinjaman pun. ataupun tak luluskan langsung pinjaman. Yang terjadi kepada diri saya sendiri sebelum saya ada ilmu kewangan lah. Sebab itu saya nak cakap, kad kredit ni is a double edged sword. Pandai guna, anda semua untung. Tak pandai guna, anda gali kubur sendiri. Gali lubang kubur sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, ini saya cakap kelebihannya. Keburukan kad kredit ini, dia dia macam apa? Dia nafsu dia nama pun kad nafsu. Dia memang buat sikit doktor dia memang sangat menggoda. Dia sangat menggoda satu, kedua dia ketagih. Kita ketagih. Orang bila ada kredit kad ni, adik-adik bayangkan adik-adik punya bank kosong. Tapi bila adik-adik ada kad kredit, adik-adik boleh belanja. Logik tak? Logik akal tak? Kan? Logik akal tak kalau kita tak ada duit, kita boleh pergi shopping? Saya nak tanya. Tak logik kan? Tapi kad kredit membolehkan anda berbelanja walaupun dalam bank kita kosong. Ini yang bahaya. Sebab dalam kad kredit, setiap kali kita swipe kad kredit kita, kita sebenarnya berhutang dengan bank. Kita pinjam duit bank. Jadi ni cakap, wow. Betul. So bila kita berhutang dengan bank, hutang ni kena bayar ke tak perlu bayar? Hutang wajib bayar ke sunat? Kan, wajib. Tahu pun kan kita belajar, kan? Hutang wajib bayar. So kalau kita dah buat hutang dengan bank, kita kena bayar. Tapi kalau kita tidak ada pendapatan, kita tidak ada duit dalam bank, kita tidak ada simpanan, nak bayar pakai apa? Persoalan ni nak bayar pakai apa? Betul. Sebab itu tiba-tiba lagi anda ditawarkan pula untuk buat pinjaman peribadi. Pinjam lagi duit untuk bayar hutang kad kredit. Kan? Sebab apa? Kan? Macam tak logik kan? Kenapa? Sebab kad kredit punya kadar faedah tinggi. 18% setahun. Tinggi tak? 18% setahun. ASB bagi pelanggan berapa? Tahu tak? Ni kelab PMB ni. Jangan malukan kelab anda. Berapa? 6. Okey, 5 ke 6%. Kad kredit punya faedah 18%. Tinggi tak? Tinggi. So, sebab itu ada banyak masyarakat yang tidak ada ilmu pengetahuan dalam kewangan ini. Mereka buat personal loan sebab personal loan punya interest rate 6 ke 7%. Betul. Lebih rendah daripada kad kredit. Betul. Buat personal loan, tutup kredit kad. Lepas tu dia buat apa? Buat lagi hutang menggunakan kad kredit. Pakai lagi kad kredit. Ulang benda yang sama. Sampailah personal loan mencecah 200,000, 300,000, 400,000. Lepas tu muflis, bankrupt. Betul. So, bukan nak menakut-nakutkan. Bukan. Tak salah ada kad kredit. Tak salah buat pinjaman. Tapi kena ada ilmu. Nak buat loan ada ilmu, insya-Allah anda akan berjaya. Sebenarnya orang-orang yang kaya-kaya ini, mereka menggunakan instrumen loan untuk jadi lebih kaya. Tapi sebab mereka ada apa? Ada ilmu. Ada ilmu. Sebab itu saya daripada awal lagi saya cakap, tambahkan ilmu pengetahuan dalam kewangan ini. Anda ada ilmu pengetahuan dalam kewangan, anda tidak akan ada masalah sepanjang zaman, insya-Allah. Betul. Sebab tu adik-adik semua kena didik diri untuk melabur dulu baru berhutang. Tapi Dr. Adam, nak cakap pasal melabur dulu baru berhutang ni, bagi saya sendiri pun susah. Tak mudah untuk didik diri tu dapat gaji, simpan barulah fikir nak guna macam mana. Sebab itu memang salah satu perkara yang agak susah, lebih-lebih lagi kalau tak ada ilmu. So apa yang saya tahu, kebanyakan kita ni hanya melabur
jika ada lebihan saja. Kalau tak ada lebihan, tak simpan. So bolehkah Dr. Adam share dengan kita macam mana kita nak biasakan diri kita ni melabur secara konsisten dari muda lagi. Dari gaji pertama lagi yang diorang dapat. Boleh share dekat diorang, mungkin mana tahu balik ni pun adik-adik ni terus nak start menyimpan juga terus. Okay, so tips bagaimana nak melabur. Okay, pun ramai juga orang follower saya yang tanya soalan yang sama, iaitu bagaimana nak mulakan pelaburan ataupun nak melabur kat mana. Sebab melabur ni ada melabur dekat dalam pasaran saham. Okay, bagi adik-adik yang mungkin pernah dengar, labur saham. Labur mungkin nampak emas. Kan, labur mungkin nampak hartanah misalnya. Okay. Tapi saham, emas, hartanah, senang ke susah nak melabur? Kan, nampak pun, kan, kita tengok je, nampak graf kita buat matematik pun kita dah confuse, ni apatah lagi graf yang melibatkan dengan duit, betul? Okey, ini tips nak melabur. Tambahan daripada sistem yang saya dah kenalkan kepada adik-adik tadi, okay, 3 bank sistem. Kita ada bank keperluan, kita ada bank simpanan dan kita ada bank apa? Bank nafsu, laju je kan. Okey. So, tambahan daripada 3 bank sistem tadi, anda gunakan duit bank simpanan untuk melabur. Jangan gunakan bank keperluan. Sebab definasi melabur itu, okay, bukan definasi kamus dewan ni definasi saya. Kena disclaimer siap-siap. Definisi melabur adalah kita melabur menggunakan duit lebihan. Bukannya duit keperluan. Salah tu. Kadang-kadang orang gunakan duit keperluan. Yang lebih teruk guna duit hutang melabur. Itu lagi teruk. Okay? So gunakan duit lebihan. So faham konsep ini betul-betul. Nak melabur gunakan duit lebihan. Okay, berbalik pada soalan, macam mana nak mulakan melabur? Adik-adik bila dah dapat gaji pertama, okay, gunakan 3 bank sistem terus. Yang kedua, bank simpanan tu sebahagiannya kita laburkan. Tetapi ramai orang mereka tunggu. Mereka tak tahu nak melabur kat mana, mereka tunggu. Bila mereka tunggu, mereka letak duit kat mana? Mereka letak duit dekat dalam bank. Contohnya duit gaji 1,500, ada contohnya nak melabur 10%. 100%, 150 Okay, lah. tinggalkan 10% 150 lah. 150. Okay. So 150 letak dekat dalam bank. Okay. Tapi biasanya, ini realiti biasanya duit tu akan bergerak ke mana-mana tak? Tidak. Sebab bila kita mula bekerja, kita tidak ada masa pun nak melabur. Sebab kita dah sibuk dengan kerja kita. Terutamanya graduan-graduan muda nak membiasakan diri macam mana nak melabur dan sebagainya. Nasihat saya, duit tersebut jangan letak dalam bank, labur kat tempat pelaburan berisiko rendah. Mulakan dulu kat tempat pelaburan berisiko rendah. Step by step. Start daripada risiko paling rendah, slowly naik sedikit. Daripada pelaburan berisiko rendah naik kepada tempat yang pelaburan berisiko moderate misalnya, sederhana. Ataupun naik kepada pelaburan berisiko tinggi dan sebagainya. So step by step. Cara nak naikkan ini dengan apa? Dengan ilmu. Okey, berbalik kepada pelaburan berisiko rendah. Adik-adik tahu tak contoh-contoh pelaburan berisiko rendah? Ke tak tahu? Apa contoh adik-adik? Contoh-contoh? Ada? Tahu? Contoh. Apakah pelaburan berisiko rendah? Depan dia huruf A, akak bagi hint. Apa dia? ASNB. Wih, bijak-bijak adik-adik kita. Tepuk tangan huruf. ASB, Hebat. ASB nama produknya, SNB nama company kita, ASB, Amanah Saham Bumi Putra. ASB, yes. Amanah Saham Bumi Putra adalah fund yang adik-adik boleh mula daripada sekarang pun boleh, dan boleh letak duit kat situ. ASB ini kita boleh mulakan melabur. First buka akaun RM10. Betul. Adik-adik ada RM10 tak? Ada, bagus. Kalau kita nak top up, boleh RM100 kalau kita guna online. Tetapi kalau kita buat auto deduction, maksudnya gaji masuk je kita terus laburkan, kita boleh mulakan serendah RM30. So saya nak tanya adik-adik, RM30 ni besar ke sedikit? Besar ke sedikit? RM30 besar untuk adik-adik, tapi adik-adik yang dah bekerja lah.
Saya tak cakap sekarang. Oh, sekarang memanglah kan. Okey, bila dah bekerja nanti, RM30. Adakah besar ataupun kecil sebulan? Kat sini, besar ke kecil? Tak dengar. Besar ke kecil, adik-adik? RM30 sebulan. Simpan ataupun laburkan RM30 setiap bulan, besar ke kecil? Bila dah kerja. Bukan sekarang situasi Bukan kalau sekarang. awak dah kerja. Saya tak nak adik-adik sekarang. Ui, nak Betul. korek RM30 kan. Duit pun datang dapatkan mak bapak kan. Cukup-cukup betul. makan. Tak, Betul. masa kita dah bekerja. So RM30 ni adalah nilai yang sangat sedikit kalau kita nak dibandingkan dengan gaji minima RM1,500. Betul. Okay, so duit ini kita terus jangan fikir otodidak sahaja dulu dekat dalam pelaburan berisiko rendah tadi. Kenapa saya cakap mulakan awal? Satu, bila adik-adik mulakan awal, duit ini dia akan berkembang. Dia akan berkembang. Kalau kita nak bandingkan dengan duit yang kita letak dekat dalam contohnya dalam bank. Okay, bank tak ada apa-apa pulangan, tak ada apa-apa interest yang kita dapat, dividen yang kita dapat. Betul. So kita tak dapat apa-apa income. Tapi kalau duit yang kita letak dekat dalam ASB, kita akan dapat income. Okay? ASB punya return mungkin 4-5%. Betul. Bank kosong. So saya nak bagi tahu adik-adik satu tips bagaimana nak kira. Okay. Tahu tak macam mana nak kira? Cara paling mudah nak kira sejauh mana ataupun secepat mana duit kita ni akan berganda. Saya nak kenalkan satu rule yang dipanggil Rule 72. So kalau ada buku nota tulis Rule 72 ataupun Rule 72. Rule 72 ini kita guna untuk tentukan berapa tahun yang diperlukan untuk kita gandakan simpanan kita sebanyak 2 kali ganda. Okey, saya ulang Rule 72 adalah satu formula untuk kita tentukan berapa lama kita nak gandakan duit simpanan kita sebanyak 2 kali ganda. Faham Okey, saya bagi contoh. Kalau anda letak, formula dia macam ni tau. Formula dia kalau nak kira berapa tahun, 72 dibahagikan dengan pulangan yang kita dapat. Saya bagi contoh. Let's say anda letak dekat dalam satu pelaburan bagi pulangan 1%. Berapakah tahun yang diperlukan? 72 bahagi 1 berapa? 72 bahagi 1 berapa? 72. Maksudnya kalau adik-adik letak duit adik, simpanan adik dekat dalam pelaburan yang bagi 1%, adik-adik kena tunggu 72 tahun duit tersebut untuk darab 2. Lama ke sekejap? Tak tahu hidup lagi ke tak? Betul? Cuba adik masukkan duit simpanan tersebut ke dalam ASB. Misalnya, bagi 4%. Sekarang saya nak adik-adik kira. 72, formula dia 72 bahagi 4. 72 bahagi 4, berapa? 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 18 tahun. 18? 18 tahun. Beza tak? 72 tahun dengan 18 tahun. Beza. Beza yang teramat. Maksudnya, adik-adik pindahkan saja pelaburan adik dekat dalam ASB, adik-adik pendekkan hampir 50 tahun masa untuk darab ataupun gandakan kekayaan 2 kali ganda. So ini yang saya maksudkan dengan compound interest. Duit terus simpan dalam pelaburan berisiko rendah, tutup mata, biarkan saja ia berkembang. Okay? So point dia, mulakan serendah RM30, biarkan kadar faedah, kuasa faedah compound ataupun compound interest ni gandakan simpanan kita, gandakan pelaburan kita. Dan kenapa saya cakap sebaik saja dapat gaji terus mula melabur? Sebab kalau adik-adik, dengar kalau adik-adik tak mula melabur, bila gaji pertama adik dapat gaji pertama, kalau adik-adik tak mula melabur tunggu dulu. Tunggu bila ada duit lebihan, tunggu bila ada gaji naik, tunggu dulu bila dah, tunggulah. Ini jawapan saya. Adik-adik takkan mula.
Itu jawapan saya. Sebab saya ada klien saya, sebab saya perancang kewangan, saya ada klien saya gajinya RM40,000. Saya nak tanya, banyak ke sikit RM40,000 sebulan? Banyak, tetapi tidak ada simpanan langsung. Kan, adik-adik mungkin pelik, RM40,000 tak ada simpanan. Kenapa? Sebab klien saya ni tak pernah menyimpan. Tak pernah menyimpan. And simpanan ni adalah satu tabiat. Saya sendiri diajar oleh ibu saya, nenek saya menyimpan ketika saya darjah sekolah rendah lagi. Sebab itu tabiat menyimpan itu dah dibentuk daripada kecil. So kalau adik-adik yang belum mula simpan lagi, mula simpan, mula melabur ketika adik-adik dapat gaji pertama. Ya, okey. Baiklah, doktor, macam-macam tip yang doktor kongsikan tadi. Dan doktor, untuk orang kata untuk dapatkan tabiat melabur ni, untuk dapatkan disiplin yang kental ni doktor, mungkin agak susah doktor. So sebablah macam adik-adik kat depan kita ni, semua kat Abang Riz percaya, semua kat sini ada handphone, betul? Ada tak pakai iPhone kat sini? Ada? Mungkin yang dah pakai tu dah power dah. Mungkin yang dah kerja esok kerja RM1,500, sebulan nak simpan RM1,000. Nak 6 bulan simpan dapat RM6,000 nak beli iPhone. Contoh. Okey, setengah orang dia boleh berdisiplin untuk dapat benda tu. Dan nasihat doktor sendirilah. Katakanlah dia dah bekerja, dah ada disiplin, dah menyimpan duit yang ada tu, perlu tak dia beli benda-benda yang mengikut trend ni? Dan satu lagi, apakah tip yang boleh supaya dia kental sentiasa menyimpan ni? Apa tip untuk disiplinkan dia orang ni doktor? Boleh doktor kongsikan? Okey, so ada dua soalan kat sini. Satu, sama ada boleh tak kita gunakan duit kita untuk beli gadget-gadget yang kita nak. Sebab itu adanya bank nafsu. Sebab itu saya cakap ada 3 bank sistem tadi. 3 bank sistem ni tujuan utamanya adalah untuk kita ada duit nak belanja, beli iPhone dan sebagainya. Rata-rata masyarakat, ataupun orang-orang yang saya jumpa, yang saya bagi nasihat, nasihat kewangan, ataupun umpama apa yang Mai cakap tadi, masalah-masalah kewangan yang saya bedah siasat lah, kan, bedah dan sebagainya. Rata-rata daripada mereka ini, mereka hanya ada 2 bank. Mereka ada bank yang mereka guna untuk bayar barang-barang keperluan, dan mereka ada satu lagi bank yang mereka gunakan untuk bank simpanan. Masalah bila kita ada 2 bank sahaja. Saya nak tanya adik-adik. Adik-adik ada 2 bank. Satu bank keperluan. Bank keperluan ni habis, setiap bulan habis. Bayar sewa rumah, bayar alat-alat, barang-barang dapur, makan minum, anak-anak dan sebagainya. Itu satu bank keperluan. Bank ni habis setiap bulan. Dan anda ada bank simpanan yang anda simpan setiap bulan. Apa jadi kalau tiba-tiba anda nak beli laptop baru, ataupun phone baru, ataupun adik-adik nak pergi melancong? Apa jadi? Adik-adik akan ambil duit kat mana? Kat mana? Sebab bank satu, bank ni, bank keperluan dah habis lah. Ada satu bank simpanan. Kita akan ambil duit kat mana? Bank simpanan. Sebab itu masyarakat Malaysia ini, survey yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2015, didapati bahawa 76% rakyat Malaysia tidak cukup RM1,000 dalam simpanan mereka. Setiap bulan, setiap hari, setiap bulan? Bukan. Total. Tak ada RM1,000. Kan, pelik kan? 76% rakyat Malaysia tidak ada RM1,000 simpanan pun. Tak ada. Dalam bank tak ada. So tengok dalam bank ada RM500. Kenapa? Saya pun pelik. Kan, kenapa benda ni terjadi? Macam tak masuk akal. Tapi sekarang ni saya tahu, lepas saya buat siasatan, rupa-rupanya orang-orang dah simpan. Simpan tu bagus. Tapi bila dah simpan, duit dah dapat RM10,000, RM20,000, apa yang orang buat? Guna balik duit tersebut. Pergi travel, pergi beli phone baru dan sebagainya. So RM20,000 turun balik, habis. Simpan lagi, simpan balik. Lepas tu, ada pula keluar iPhone baru. Buat keluar balik. Keluar balik. Kan, lepas tu simpan lagi. Simpan balik. Akan ada simpanan tak? Takkan ada simpanan sampai bila-bila. Sebab kita hanya ada 2 bank. Sebab itu saya perkenalkan, macam Mai cakap kan, saya perkenalkan 3 bank sistem. 3 bank sistem ni, saya hari tu saya datang ke Kuantan tahun lepas,
tak silap saya makan dekat Anak Ikan Bakar. Okey, Anak Ikan Bakar. Kat situ ada seorang pakcik ni, namanya Pakcik Zainal. Okey, orang Kuantan. Datang kat saya, jumpa saya, kenal saya. Cakap, "Oh, Dr. Adam Zubir." Saya. "Terima kasih Dr. Adam Zubir. Sebab saya amalkan 3 bank sistem, doktor. Sekarang ni saya dah ada simpanan 15,000." Sebab dia ada bank lain. Bank nafsu. Bank di mana dia boleh guna untuk pergi travel, bawa belanja anak-anak makan kat tempat-tempat sedap dan sebagainya. So, tips saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, amalkan 3 bank sistem. 3 bank sistem, kena buka 3 bank. Ada orang cakap, "Oh, boleh tak ada satu bank buka 3 akaun?" Tak boleh. 3 bank yang berbeza. Macam saya sendiri, saya ada bank color kuning, saya ada bank color merah, saya ada bank color biru. Bank color merah saya adalah bank nafsu. Kan, merah kan? Merah, nafsu kan? So bila saya bawa kad merah saya tu, sebab bank color merah, kad dia pun color merah lah. Kan, saya boleh guna untuk belanja apa saja, tidak ada sekatan. Itu kegunaan bank nafsu. Bank simpanan, jangan usik. Jangan usik langsung. Nescaya adik-adik akan ada simpanan yang sangat-sangat besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa tadi? Yang kedua, itu untuk disiplinkan diri. Betul. Yang kedua, Tips untuk elak daripada terpengaruh daripada gadget-gadget ni. tips. Okey. Terpengaruh kepada gadget-gadget. Okey, ni jawapan saya kepada adik-adik. Adik-adik boleh beli gadget. Saya tak nak halang. Kan? Dia macam anak-anak kita ni, kalau kita halang lagi dia buat. Betul tak? Siapa sini adik-adik suka ikut peraturan? Ada tak? Siapa yang tak suka ikut peraturan kat tangan? Oh, tengok cikgu-cikgu ada tak? Ada tak cikgu-cikgu saya kat sini kan? Cikgu disiplin ada tak? Cikgu disiplin tak datang kan? So, point dia, kita manusia ni, terutamanya generasi muda. Sebab tu saya ni lain sedikit pemikiran saya. Saya tak halang. Saya nak kawal. Tak halang, jangan halang. Tapi kawal perbelanjaan. Bagaimana nak kawal? 3 bank sistem. Habiskan duit bank nafsu, saya tak kisah. Asalkan bank simpanan sentiasa bertambah setiap bulan. Bagus, betul tu. Yang penting konsisten, betul tak doktor? Walaupun kecil RM30 pun sebulan Betul, tak apa, yang betul. penting konsisten. Tak payah nak tunggu ada 2-3 ribu baru nak simpan. Yang penting tu konsisten. So, doktor sebelum kita akhiri kita punya sesi pagi ni, mungkin doktor ada lagi lah tips sikit-sikit yang nak share dekat penonton kita di Facebook Live ataupun adik-adik kita depan ni. Boleh share sedikit tips terakhir doktor untuk diberikan untuk sesi pagi ni. Okey, so akhir kata daripada saya kepada adik-adik, sebab kadang-kadang kita dah dengar banyak, dah sejam lebih kan kita dengar, sejam lah, okey. Mungkin adik-adik akan confused, tak tahu mana nak mula, okey. So kalau saya nak simpulkan poin hari ini, yang pertama, 3 bank system. Okey, 3 bank system ni bagi saya satu sistem yang sangat-sangat bagus dan bagi saya lah sangat praktikal, terutamanya zaman sekarang ini, sangat praktikal. Adik-adik tak perlu nak tahu tips-tips lain. Asalkan adik-adik ada duit untuk belanja keperluan adik-adik, adik-adik ada duit untuk simpanan dan adik-adik ada duit untuk beli barang-barang kemahuan. Saya kat sini tak nak menghalang adik-adik untuk kita kena berjimat cermat. Kan? Bagi saya, saya pun tak boleh nak patuhi kan, kalau kita nak berjimat cermat saja. Tak boleh, kita kena belanja. Tapi kita kena pandai belanja duit kita itu. Itu yang pertama, 3 bank system. Yang kedua, nak melabur. Caranya, mulalah dengan pelaburan berisiko rendah. Contohnya, contoh apa? ASB, dah pandai dah sekarang kan? ASB, mulalah dengan ASB. Bagi Bumi Putra, anda ada ASB. Bagi non-Bumi Putra, anda pun ada ASM, Amanah Saham Malaysia. So, anda mula berjinak-jinak dengan pelaburan berisiko rendah dulu. Kalau pelaburan berisiko rendah anda tak buat, janganlah nak mimpi melabur kat tempat-tempat berisiko tinggi. Contohnya macam pelaburan saham, pelaburan hartanah. Lagi satu, orang-orang muda selalu suka melabur dekat forex. Satu je benda saya nak cakap tentang forex ini kepada semua yang hadir. Forex online, fatwa kebangsaan dan fatwa negeri mengharamkan forex online. Okay? Forex online adalah tidak patuh syariah. So anda akan ada kawan-kawan yang akan suruh join forex, buat forex dan sebagainya. Saya nak nasihatkan kat sini, forex online bukan patuh syariah. Okay? Terus terang saya cakap. So kalau bagi mereka yang boleh, okay, non-Muslim, anda boleh
boleh buat forex online. Betul. Tapi kena belajarlah sebab Betul. sangat-sangat berisiko tinggi. Tapi bagi mereka yang Muslim, elakkan. Banyak lagi pelaburan-pelaburan yang halalan thayyibat. Okay? Contohnya pelaburan saham, pelaburan hartanah, emas, cryptocurrency dan sebagainya. Okay, itu nasihat saya lah. Sebab saya yakin banyak orang-orang muda ni masuk forex. Saya tak tahu kenapa. Betul. Banyak sangat. Mungkin sebab anda boleh melabur $10 US dollar, lepas tu anda boleh dapat keuntungan yang tinggi. Betul. Itu yang anda nampak. Betul. Apa yang anda tak nampak itu sebenarnya lagi ramai orang yang rugi dalam forex online ini. Okay? So dengarlah nasihat saya. Itu yang kedua. Mulalah pelaburan berisiko rendah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bila adik-adik dah dapat kerja. Okay? Ingat amaran saya. Akan ada ramai institusi-institusi kewangan yang akan pergi kepada adik-adik bagi offer buat hutang. Hutang kad kredit ataupun hutang personal loan. Kenapa? Sebab adik-adik ada slip gaji. Slip gaji ini sebenarnya sangat-sangat berkuasa di atas mata bank untuk bagi loan. Okay? Adik-adik buat bisnes macam saya, susah betul nak dapat loan. Tak kisahlah duit puluhan ribu, ratusan ribu pun bank tak bagi loan. Bank nak juga tengok slip gaji. Walaupun slip gaji kerja 1,500, boleh dapat loan lebih mudah daripada mereka yang kerja bisnes income ratusan ribu. Ini sebab tu saya nak cakap, nak buat hutang boleh, tapi kena ada ilmu kewangan. So tips yang ketiga, tambahkan ilmu kewangan. Tengok channel YouTube saya Dr. Adam Zubir. Saya dah ada 300 lebih video tentang ilmu kewangan dekat dalam channel saya semenjak saya tubuhkan pada Disember 2020. So dah ada 300 lebih tips bagaimana nak beli kereta, tips bagaimana nak beli rumah, tips bagaimana nak kahwin, tips lepas kahwin, tips dapat anak, macam-macam tips semua saya dah pecahkan. In fact, tips gig ekonomi pun ada juga. So bolehlah tengok, dan ini saya bagi satu contoh, tapi ada banyak lagi masyarakat Nasihat-nasihat ataupun influencer-influencer Ya. yang berkongsi tentang ilmu-ilmu kewangan ini. Rajin-rajinkan diri. Tengok, jangan melayan TikTok menari-menari Betul. saja. Layanlah juga TikTok yang berilmiah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Adam Zubir. Tepukan gemuruh paling murah untuk Dr. Adam. Hari ini kita bawakan khas untuk berjumpa adik-adik, memberi ilmu secara percuma, dan Abang Riz harap semua ilmu yang dicurahkan ni boleh memberi orang kata semangat dan juga satu guideline baru untuk adik-adik apabila mula bekerja kelak. Of course bila dah bekerja, adik-adik nak gaji, abang kata nak pilih kerjaya yang okey, lepas tu nak sentiasa ada duit, nak kahwin. Lepas tu yang paling penting sekali, kita nak beli apa yang kita nak. Betul tak Mai? Ya, betul tu. Kalau boleh adik-adik elakkanlah untuk membina hutang seperti credit card dan juga personal loan. Yang biasanya kita nak beli barang ni lebih di luar kemampuan kita. So sebab itulah kita ambil credit card dan personal loan tu. Seperti yang Dr. Adam sebut tadi juga, kalau boleh tu mulalah untuk menyimpan menggunakan auto labo serendah RM30 saja, dan simpanan itu lebih konsisten dan boleh untuk jangka masa panjang untuk adik-adik juga nanti ya. Ya, dan kami berharap dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini memberi manfaat kepada adik-adik, kepada pengunjung-pengunjung, dan juga tak lupa kepada penonton-penonton yang sedang menonton di FB Live kami. Dan jangan lupa untuk terus menyokong dan stay dekat kita punya challenge Mai, kerana petani Mai kita masih lagi ada lagi topik yang kedua menarik yang akan kami kongsikan. Dan mungkin Riz boleh bagi tahu ya, untuk petani kita akan bersama dengan Dr. Adam lagi sekali pada pukul 5 petang nanti, dan topik petani sangat hangat Mai. Topik petani kita akan membincangkan berkaitan dengan bajet 2023. Dan kepada penonton-penonton yang ingin tahu, yang nak faham lagi pasal bajet, jangan lupa temui kami pada petani. Dan untuk sesi kali ini saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Dr. Adam Zubir. Sama-sama. Tepukan gemuruh lagi sekali untuk Doktor. Dan diharap adik-adik kita berjumpa lagi. Saya sudahi talk kita petani dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, terima kasih.